Saya pernah terserempak dengan satu mami. Orang Pulau Pinang panggil mami ya tuan-tuan. Kan? Hampa tengok muka saya mau tahu saya mamak Okay. Ya, jadi beranak di Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang dia tak panggil aunty, dia panggil mami. Ada satu mami tu dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, alhamdulillah, tahun ni bulan puasa mami khatam Quran lebih-lebih kurang 438 kali." Saya kata, "Kemat mami ni 400 kali khatam Quran kan?" Saya tanya, "Mami buat macam mana? Share sikit dengan saya. Formula dia macam mana?" Dia kata, "Ustaz, ada hadis kata siapa-siapa baca surah Al-Ikhlas sekali, pahala dia macam 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3. 3 kali kalau baca sama macam baca satu Quran." Jadi hari-hari mami ulang baca Qul Huwallahu Ahad tu ya. 3 kali mami baca, khatam sekali. 3 kali lagi baca, 2 kali khatam. 3 kali lagi baca, 3 kali khatam. Mami beli buku 35, mami catat berapa kali mami khatam. Alhamdulillah puasa tu ni 438 kali. Tak apalah, asalkan mami tu bahagia sudah. Ya. Yang penting kita baca Quran. Bacalah surah apa pun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita jumpa pada tengah hari ini. Kesempatan kita untuk tazkirah, yang mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, kerana peringatan itu satu perkara yang sangat bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah. Jadi dalam kesempatan tengah hari ini, kita berada di bulan Ramadan, di mana satu bulan yang kalau kita buat amalan sunat, Allah bagi pahala fardu. Dan bila mana kita buat amalan fardu ataupun amalan yang wajib, Allah Ta'ala kalikan kita dengan 70 kali ganda pahala. Jadi bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, kita kena usaha untuk buat banyak amalan kebaikan seboleh yang mungkin. Tapi dalam kesempatan masa tengah hari ini, lebih kurang dalam 20 minit tu 20 minit macam tu, saya nak sebut ada 3 perkara yang kalau boleh jangan kita tinggal. Ada 3 benda yang saya nak share dengan tuan-tuan. Kalau boleh 3 benda ni jangan kita tinggal. Yang pertama apa tuan-tuan? Yang pertama, bulan Ramadan ni selain daripada dikenali sebagai bulan puasa, bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Ta'ala kata bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Untuk apa? Hudan lin-nas, bagi petunjuk dekat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bagi keterangan dekat manusia supaya manusia kenal al-furqan, kenal yang mana satu baik, yang mana satu buruk. Itu tujuan turunnya Al-Quran. Tapi Allah habaq Al-Quran ini turun dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka bila mana kita ada dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan,
Sesibuk apa pun kita, seboleh-bolehnya jangan kita tinggal baca Quran. Tengah hari ni saya tak maulah nak abad kita kena jadi macam Imam Syafi'i, satu hari 2 kali khatam, sebulan 60 kali khatam. Yang tu cerita ulama-ulama terdahulu lah. Kita ni jenis lekeh-lekeh sudah tuan kan. Level-level kita yang boleh dapat sekali khatam Quran pun jadi dah. Sekali khatam kita dah baca dah 10 juzuk, 8 juzuk, 9 juzuk, bagi dapat sekali khatam Quran bulan puasa ni. Kalau tak boleh juga nak khatam sekali pun, bacalah apa surah yang boleh kita baca tuan-tuan. Yang penting hari-hari kena bagi ada masa kita baca Quran. Kadang-kadang ada orang dia kata tak kena khatam kok. Kalau tak khatam tak boleh. Yang tu nampak berat sangat. Kadang-kadang bukan semua orang reti baca Quran. Jadi Islam ni satu agama yang memberi harapan kepada kita tuan-tuan. Dan kalau ada di kalangan kita yang tak reti baca Quran ke, pasang niat orang siap-siap daripada lah ni, kita nak belajar mendekati Al-Quran. Dan apa surah yang boleh baca, baca. Saya pernah terserempak dengan satu mami. Orang Pulau Pinang panggil mami ya tuan-tuan. Kan? Hampa tengok muka saya pun tahu saya mamak Okay? Jadi beranak di Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang dia tak panggil aunty, dia panggil mami. Ada satu mami tu dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, tahun ni bulan puasa mami khatam Quran lebih-lebih kurang 438 kali. Saya kata, kemas mami ni 400 kali khatam Quran kan. Saya tanya, mami buat macam mana? Share sikit dengan saya, formula dia macam mana? Dia kata, Ustaz, ada hadis kata siapa-siapa baca surah Al-Ikhlas sekali, pahala dia macam 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3. 3 kali kalau baca, sama macam baca satu Quran. Jadi hari-hari mami ulang baca Qul Huwallahu Ahad tu ya. 3 kali mami baca, khatam sekali. 3 kali lagi baca, 2 kali khatam. 3 kali lagi baca, 3 kali khatam. Mami beli buku 35, mami catat berapa kali mami khatam. Alhamdulillah puasa tu ni 438 kali. Tak apalah, asalkan mami tu bahagia sudah. Ya. Yang penting kita baca Quran. Bacalah surah apa pun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tengah hari ni saya nak buktikan dekat tuan-tuan, siapa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukti dia dalam banyak-banyak malaikat. Malaikat Jibril diangkat menjadi ketua malaikat. Sebab apa? Sebab kerja Jibril bawa turun Al-Quran. Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Muhammad Nabi yang paling bongsu. Tapi Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala Nabi. Sebab apa? Sebab kerja Nabi terima Al-Quran dan sebarkan Al-Quran kepada umat dia. Dalam banyak-banyak bulan, daripada Muharram sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Ramadan bulan yang ke-9, tapi diangkat menjadi penghulu bagi segala bulan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Dalam kitab Imam Syafi'i, kitab sebut ada beberapa hari antara hari yang mulia. Antaranya malam raya Aidilfitri, malam raya Aidil Adha, antaranya malam 1 Rejab, malam nisfu Sya'ban ke contohnya, ataupun Khamis malam Jumaat, termasuk sebagai malam yang mulia. Tapi dalam semua malam yang tadi kita habaq tu, ada satu malam yang terlebih mulia, yang Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab apa malam tu lebih baik daripada 1000 bulan? Sebab ayat yang pertama surah Al-Qadar kata, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, kalau malam dikaitkan dengan Al-Quran jadi mulia, Nabi dikaitkan dengan Al-Quran jadi penghulu Nabi,
Malaikat dikaitkan dengan Al-Quran jadi penghulu malaikat. Bulan yang turun Al-Quran di dalamnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walaupun dia duduk nombor 9, bulan yang ke-9 dalam Islam, tapi dia diangkat menjadi penghulu bagi segala bulan. Jadi kalau kita kaitkan diri kita dengan Al-Quran, sudah tentu Allah Ta'ala muliakan kita nanti daripada dunia hingga ke akhirat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut ahlul Quran ahlullah. Ahli Al-Quran itu adalah ahli Allah. Makna kata dia layak diterima sebagai ahli Allah sebab dia memuliakan Al-Quran. Maka yang pertama tuan-tuan, sesibuk apa pun kita, Quran jangan tinggal baca. Hari-hari dalam bulan Ramadan, tak kiralah siang ataupun di malam hari, pastikan ada waktu yang kita jangan berkira masa. Sebab tajuk tazkirah kita tengah hari ni, jangan berkira nanti rugi. Dan tadi pagi saya ada sembang santai anjuran pusat urus zakat. Sebab tu yang santai betul, main tak ada tukar baju kan, tak maaf lah. Kan, sembang santai, orang kata jangan lupa pakai jubah-jubah, ada santai pakai seluar jeans dengan kemeja ni. Kan? Tajuk tadi pagi rugi. Sini pun tajuk rugi kan. Kan, tajuk sini dia panjang sikitlah, jangan kira nanti rugi. Tajuk tadi pagi pusat urus zakat bagi pendek sangat, rugi lah. Kan? Jadi kalau kita berkira masa dengan Allah Ta'ala sehingga kita tak boleh nak baca Quran, maka nanti kita akan jadi orang yang rugi. Yang pertama, sibuk macam mana pun, pastikan kita baca Quran. Yang kedua tuan-tuan, yang saya nak sebut pada tengah hari ni, malam hari bulan Ramadan ni special. Malam hari, tiap-tiap malam tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata, siapa-siapa yang menghidupkan malam hari pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan keredaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Siang kita kerja tuan-tuan, cari nafkah, niaga, cari duit nak bela anak bini. Malam hari ni, bulan terutamanya dalam bulan Ramadan ni, pastikan ada masa yang kita peruntukkan untuk beribadah. Kan? Malam ni mula waktu bila tuan-tuan? Mula daripada maghrib sampai subuh, tu dia panggil malam. Subuh sampai maghrib panggil siang. Malam maghrib sampai subuh dia panggil malam. Jadi bermulanya waktu maghrib kita buka puasa, kemudian kita semayang maghrib, semayang isyak, semayang tarawih berjemaah, buat 8 ke, buat 20 ke, campur dengan witir 3 contohnya. Kita duk buat ibadah ni tuan-tuan, buatlah dekat mana yang boleh kita buat. Tapi yang saya nak sebut tuan-tuan, pada tengah hari ni, pada sepertiga malam yang akhir, kalau boleh tuan-tuan, letih macam mana pun, 1/3 akhir malam. Malam ni bahagi 3 bahagian. Daripada maghrib sampai pukul 12.30 malam, dia panggil 1/3 awal malam. 12.30 sampai pukul 3, 3:30 lebih kurang macam tu, dia panggil 1/3 yang kedua, ataupun 1/3 tengah malam. Dan 1/3 akhir malam bermula pukul 3:30 ataupun 3 ke, lebih kurang macam tu, sampai ke subuh. Yang tu dia panggil 1/3 akhir malam. Dalam satu hadis qudsi, Nabi SAW sabda, Nabi kata apa? Yanzilu Rabbuna tabarakallahu ta'ala ila sama'id dunia. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Tiap-tiap malam, fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Tuan-tuan, kita jangan tanyalah macam mana Allah Ta'ala turun. Itu bukan urusan kita. Yang penting, laisa kamitsli syai', Allah tak sama dengan makhluk. Ya? Tapi apa benda yang penting? Ketika mana Allah turun ke langit dunia tuan-tuan, Allah sedang tanya dekat kita, mana dia pi orang yang nak minta ampun dekat aku?
Mana dia pi orang yang nak bertaubat kepada aku? Hal min sa'ilin, mana dia pi orang yang nak minta sesuatu daripada aku? Tadi petang kita menjaga pasal Ramadan, tak berapa nak laku. Customer pun tak mau nak mai, takut kena COVID, tak untung niaga. Tengah malam syari, sepertiga malam yang akhir, Allah sedang tunggu untuk kita nak mengadu dekat Allah. Ya Allah, tadi petang aku niaga pasal Ramadan tak laku, ya Allah, tolonglah ya Allah, bukalah pintu hati orang untuk esok ramai mai beli kat aku. Waktu tu Allah tengah tunggu kita nak minta sesuatu daripada Allah. Malulah kita kalau Allah duk tunggu nak bagi tapi kita tak minta, ya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesibuk apa pun kita di tengah malam, seboleh-bolehnya pada sepertiga malam yang akhir, 3:30, ada orang boleh bangkit awal. Ada orang dia kata, Ustaz, saya siang kerja berat Ustaz, kalau saya bangkit 3:30 berat. Saya boleh bangkit ambil awal pun pukul 5. Tu pasal apa? Pasal perut saya ada gastrik. Kalau saya tak sah, alamat sat lagi tengah hari, puasa sekerat hari lah Ustaz. Ya, yang ni jenis geng tak boleh puasa. Ya. Dia kata saya boleh bangkit pukul 5 waktu sahur, tuan-tuan. Waktu sahur yang kita bangkit tu boleh semayang tahajud 2 rakaat, bagus ya. 2 rakaat pun jadi. Saya tak mau nak cerita panjang-panjang tuan-tuan. Dan Nabi semayang tahajud rakaat pertama Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, baru rukuk. Tu Nabi. Mana tak bengkak kaki semayang tahajud, sampai bengkak kaki semayang tahajud Nabi. Kita bukan level Nabi. Kita kalau boleh baca Inna A'tayna dengan Kulhu, tu pun besar yang rahmat. Boleh tahajud 2 rakaat, baca Inna A'tayna dengan Kulhu pun jadi lah. Kan? Orang iman bagus sikit baca Yasin dengan surah Al-Mulk contohnya. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Mulk contoh. Ataupun dia baca pendek-pendek tapi dia perbanyakkan rakaat. Tahajud 8 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke. Tuan-tuan, saya tak minta tuan-tuan buat yang tu pun. Tuan-tuan boleh buat tu kira bagus ya. Saya nak cerita habis bawah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur ni Allah Ta'ala sangat suka kalau kita minta ampun dekat Allah Ta'ala. Kalau boleh semayang sunat banyak, bagus. Boleh baca Quran banyak, bagus. Habis-habis tak tuan-tuan, tak ada juga masa kita nak semayang ni, paling-paling tak istighfar banyak pada waktu tu, kerana Allah sangat suka kita minta ampun kepada Allah di waktu sahur tu. Allah sangat suka. Ya, sebab tu kalau kita buka dalam hadis Bukhari, ada satu hadis Nabi pesan. Nabi kata apa? La tasubbu adik. Janganlah kamu mencela ayam jantan. Nabi tak bagi cela ayam jantan. Pasal apa Nabi marah? Nabi larang kita cela ayam jantan. Tuan-tuan, ayam jantan ni dia berkokok pada waktu pagi, waktu subuh. Kan? Waktu dekat-dekat nak subuh dia berkokok. Jadi setengah orang dia rasa dia duduk tidur terganggu, ayam tu duduk bising. Jadi dia nanti marah, apalah ayam ni pagi-pagi bising lah, susah lah orang nak tidur contohnya. Nabi kata jangan kamu cela dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ulama syarah hadis tu, ulama kata pada mata ayam jantan tu Allah perlihatkan kepada dia malaikat rahmat sedang menurunkan rahmat yang begitu banyak daripada langit kepada penduduk bumi. Jadi bila mana dia nampak malaikat duk turun bawa rahmat di waktu pagi tu, dia akan berkokok. Bila dia berkokok, yang tu signal untuk kita cepat-cepat minta ampun dekat Allah supaya kita pun dapat rahmat yang sedang turun tu. Nah, jadi kalau esok pagi tuan-tuan, kalau dekat rumah tuan-tuan ada ayam bunyi, tuan-tuan cek dululah sama ada ayam betul ke ataupun handphone yang alam. Kan, handphone pun lah ni dia pun macam-macam gentun tu kan. Kalau bukan yang tu tak apalah. Kalau ayam betul, waktu tu banyak-banyak minta ampun kerana waktu tu adalah waktu yang sangat special. Jadi sesibuk apa
apa pun kita tuan-tuan, pada waktu kita makan sahur, jangan tinggal paling tak istighfar banyak kali. Boleh istighfar panjang, istighfar panjang. Tak boleh istighfar panjang, habis pendek, astagfirullah, 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 astagfirullah 10 kali, 100 kali. Rugi kalau kita bangkit sahur makan, tapi waktu tu ada waktu yang special, boleh kita minta ampun dekat Allah, tapi kita tak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sebelum saya berhenti tuan-tuan, rugi kalau bulan puasa ni kita tak banyak sedekah. Jadi yang ketiga yang saya nak sebut, sedekah. Yang pertama baca Quran, yang kedua malam hari bulan Ramadan ni special, rugi kalau kita tinggal tak buat ibadah di malam hari. Yang ketiga tuan-tuan, susah ke senang kita, carilah peluang untuk bersedekah setakat yang boleh. Nabi pesan dalam hadis, ittaqun nar, takutlah kamu dengan neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun terpaksa sedekah dengan setengah tamar, kurma. Ya, kurma ada kat kita sebiji ya. Setengah kita potong kita makan, setengah lagi kita sedekah dekat orang. Barangkali itulah yang boleh selamatkan kita daripada neraka Allah. Kadang-kadang ada orang bila kita kata sedekah, dia kata, ustaz doalah bagi saya jadi kaya macam Ustaz Abi Liu, baru saya boleh sedekah banyak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang orang kaya yang sedekah, tapi Allah lebih sayang orang miskin yang sedekah. Orang kaya sedekah, Allah Ta'ala sayang. Ya, dia ada duit 1 juta dalam bank, main bagi dekat masjid Perda 10,000, suruh tambah lagi akaun 5 biji contohnya. Apa nak heran tuan-tuan, 10,000 bagi dia, dalam akaun bank ada 1 juta. Tapi kalau dalam poket ada 10 ringgit, dalam akaun bank pun duit tak ada, pi pasar Ramadan nak beli makan, tiba-tiba jumpa kawan tu minta tolong saya boleh tolong apa? Aku tak bawa beg duit, dah pi order dah nasi ayam RM4.5. Kita dalam hati, aku pun ada RM10 ya. Dia minta RM4.5. Mana nak cakap? Waktu tu nak bagi RM4.5 tuan-tuan, tangan macam kena Parkinson. Betul tak? Berat sungguh nak bagi. Pasal apa? Dalam poket ada RM10 kan. Tapi kalau waktu tu kita boleh bagi kat dia RM4.5 tu tuan-tuan, Allah Ta'ala lebih sayang kat kita pada waktu tu, sebab kesanggupan kita untuk bersedekah. Dan kadang-kadang ada orang kata, sedekah buat apa? Sedekah ni duit habis. Tak tuan-tuan. Dalam sejarah dunia, dari purbakala dulu sampai lah ni, tak ada seorang manusia pun yang jadi miskin kerana sedekah. Tak ada. Saya nak bawa satu cerita sebagai penutup dekat tuan-tuan. Satu cerita yang berlaku tahun sudah masa PKP. Waktu tu PKP ketat, banyak company yang tutup, muflis, bankrupt. Lepas tu pekerja kena buang kerja. Ada satu brother ni, dia kerja runner tuan-tuan, gaji sebulan 1,500. Tiba-tiba company bankrupt, kena buang kerja. Ni cerita penutup. Kena buang kerja, lepas tu ada duit saving sikit, dah 2 minggu duk cari kerja tak jumpa, sampai duit saving pun habis. Last kali tinggal RM50 dalam poket, bank zero, tak ada duit apa pun. Dia pun pegang motor tuan-tuan dengan RM50 tu duk melewat cari kerja. Ni cerita betul di Kuala Lumpur. Lalu cari kerja, tengah-tengah duk cari kerja dengan RM50 bekal dalam poket tuan-tuan, kepala otak duk serabut. Lagi 1-2 hari anak bini nak makan apa? Anak seorang, bini seorang, 3 beranak mereka. Dalam pada duk melewat tu, bini hantar WhatsApp, abang, susu anak habis, tolong beli. Tuan-tuan, susu habis murah lah ni, RM30 habis murah mau bagus-bagus ni 70-100 pun dah. Paling-paling murah 30. Dia pun dalam pada kekalutan kepala otak serabut ni tuan-tuan, pergilah beli susu. Beli susu,
baki tinggal RM20. Minyak motor pula menyala, bor RM5, baki RM15. Elok duk bor minyak motor, azan asar. Dia pun dengar azan, dia kata tak apalah, pergi semayang dulu, sa'i baru sambung cari kerja lah. Duk pi merata ni, duk minta kerja. Dia pun singgah main muzik tuan-tuan dalam poket RM15 ya. Duk serabut kepala otak, malam ni nak beli apa makan kat bini, esok nak makan apa, nak pergi minta duit kat orang-orang pun lagi tengah susah dengan Covid ni. Dia main semayang asar tuan-tuan, dia masuk dia tengok ada tabung depan masjid tu, dia bubuh RM5, baki tinggal RM10. Dia semayang asar, habis semayang asar kat tangan doa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah mana nak cari duit, ya Allah aku dah tak ada apa dah, baki tinggal RM10 dah, ya Allah tak sat ni aku dah masuk RM5, tolonglah ganti rezeki kat aku, ya Allah permudahkanlah usaha. Doa macam-macam tuan-tuan. Habis doa, keluar pergi kat tempat pakai kasut, duk pakai kasut, dapat call, phone call masuk. Kawan dia telefon dia, kawan dia tanya dia satu soalan yang pelik. Mat, hang reti baca Yasin tak? Dia tak reti ya. Tahlil reti buat? Tahlil reti ya. Awak berzimah, hang tolong mai rumah aku ustaz boleh tak? Aku panggil ustaz tu suruh mai baca Yasin dengan tahlil di rumah aku lah ni lagi setengah jam. Ustaz tu telefon kata tak boleh mai, ada kematian di taman dia, dia tak boleh mai. Boleh tak hang mai baca? Kawan ni kata hang merepek, aku bukan ustaz, rana lah. Dia kata hang mai tibai sudah lah, bukan orang tahu pun, hang baca yang penting bagi betul lah. Dia pun dah kawan tu paksa pergi lah tuan-tuan. Dalam kepala otak dia duduk fikir lah kan, kalau tahlil mesti ada nasi tomato, betul tak betul kan? Jadi dia tanya kat tuan rumah tu, kalau nak bawa bini aku main sekali boleh tak? Dia kata tak apa, bawa main je, yang penting hang selesai masalah aku. Dia pun telefon kat bini dia, suruh siap-siap cepat pederai pergi rumah kawan tu. Dia duk fikir selamat lah, malam ni yang makan bini aku terlepas ha? Ada nasi tomato. Dia pun buat tuan-tuan, baca Yasin, tahlil semua habis apa semua. Habis kawan dia jamu dia nasi tomato tuan-tuan, dah habis makan apa semua. Dia pun kata okey aku balik dulu. Kawan tu pun ucap terima kasih banyak-banyak lah. Jadi bidan terjun baca Yasin dengan tahlil, baca nak sedap macam Syekh Sudais kan. Kawan ni tuan rumah punya seronok tuan-tuan, dia bagi lagi 2 bungkus nasi tomato kat kawan ni. Kawan ni duk urut dada ha? Esok tengah hari memang makan terlepas ha? Kan? Masa tu tak puasa lagi ya, terlepas esok makan tengah hari. Gaya nak balik tuan-tuan, kawan tuan rumah tu bagi satu envelope dekat dia, lipat pun dalam poket. Kawan ni tanya, apa envelope ni? Tak mau. Dia kata tak apa, hang ambil juga, yang ni rezeki hang ni. Kawan tu pun kata lagu tu, dia tak kata apa, dia pun balik rumah tuan-tuan. Logiknya tahlil dengan Yasin busur-busur RM20 ya, betul tak boleh? Kalau RM2 sikit sangat. Itu zaman dulu tak mahal kan? RM20 lah, yang kaya-kaya mungkin 50, 100. Kawan ni bagi dalam envelope tu tuan-tuan, duit 120 keping, 2,000 dalam envelope tu. Bila kawan ni balik rumah, dia buka envelope tu tuan-tuan, dia terkejut. Dia telefon balik kawan dia, dia tanya, hang ni biar betul ni 2,000 dalam envelope ni, kau nak bayar catering ke apa ke, silap bagi kat aku ni. Dia kata tak, betul 2,000 lah. Pasal apa main banyak 2,000 ni? Dia kata mak aku sebelum mati, dia simpan duit sikit, dia tulis wasiat, mana-mana ustaz atau orang tu, imam ke siapa ke main baca Yasin tahlil kat dia, sedekah 2,000 kat orang tu. Tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala punya rezeki tak pernah salah alamat. Kawan hidup susah payah cari kerja tuan-tuan, nak cari 1,500 untuk tampung keluarga ni, kehidupan tu tak dan berapa minit tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar dia 2,000. Dan saya fikir 2-3 minggu nak pergi cari kerja, bolehlah menyawa sikit, dan lah menapas sikit, cara nak pergi cari kerja. Sebab apa tuan-tuan? Tu berkat dia gantung kehidupan dia dengan Allah. Di samping dalam kesusahan tu, dia sanggup juga sedekah walaupun RM5. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sejarah dunia tak ada orang miskin kerana sedekah,
bahkan mungkin Allah akan lipat gandakan rezeki kita dengan jalan yang kita tak sangka, sebab kita suka rajin bersedekah. Maka bulan puasa ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita carilah peluang untuk bersedekah, baca Quran, dan pastikan di malam hari kita beribadah dan kita dekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan manusia yang rugi dengan Ramadan. Dan sebab Nabi habaq dah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai manusia yang puasa tapi tak dapat apa-apa ganjaran melainkan dia lapar dengan dahaga. Kita tak mau jadi golongan tu. Kita nak jadi golongan yang Ramadan tahun ni menyebabkan kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian pada tengah hari ini memberi manfaat buat diri kita, dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita beramal, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita di bulan Ramadan dan istiqamahkan kita di luar Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Insya-Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan manusia yang mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah, daripada dunia hingga ke akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.